Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita segala rahmat nikmatnya, dan hendaklah kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Mudah-mudahan segala amal hidup sepanjang hidup kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berada dalam majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita untuk ke syurga, insya-Allah. Hari ini berkah kita baca bab Kitab Nawar bagi hati. Minggu ni kita baca Facebook lepas bab tahsih solat. Tahsih solat ini saya ambil daripada kitab Bisyarul Afrah. Kita baca hari ini bab berkaitan pada menyatakan orang yang tinggal sembahyang. Sembahyang itu tidak sembahyang kan? Dari segi orang kata tafsir biasa merupakan kedudukan solat. Hari ini nak baca daripada kitab Bisyarul Afrah, bab pada menyatakan orang yang meninggalkan sembahyang. Apa dia punya cerita dari kitab ni? Mari kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Ini pengarang kita bab orang yang meninggalkan sembahyang. Ketahuilah olehmu, dia kata ketahuilah olehmu, hai saudaraku, diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu pada agama. Apa dia? Bahawasanya sembahyang yang 5 waktu itu bagi agama. Yang bagi agama kita adalah sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Maka mereka yang mendirikan sembahyang, dia sebut pengarang kata, maka bagi mereka yang mendirikan sembahyang, maka senyap telah mendiri dia akan agama.
sembahyang ni seperti dia mendirikan agama. Dan mereka yang meninggalkan sembahyang, maka sebenarnya telah merubah dia akan agama. Orang yang tinggal sembahyang ni dia tidak meroboh akan agama, meruntuhkan agama dia sendiri. Sebab dia ada agama itu adalah sembahyang. Macam ada bina je surah kita ni pun ada dia. Tak lama ni macam dia punya bahasa dia. Nak kena faham pun, nak kena baca, dengar baca pun pening dia, nak faham tu tahu lagi lah. Semuanya nak kita ini menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Okey, orang yang sembahyang ni dia mendirikan agama dia. Kalau dia betul orang Islam, dia kena mendirikan solat. Sebab suruh perintah solat ni bukannya sultan suruh, bukannya KP suruh, bukannya ustaz suruh. Surahan perintah solat ni datangnya daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhan ni? Yang buat kita. Dia bagi kita sehat, dia bagi kita rezeki, dia bagi kita kemewahan. Apa ada nikmat dia bagi pada kita, dia Tuhan. Dia juga suruh kita sembahyang melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sembahyang. Sembahyang ni diterima sendiri oleh Nabi kita, bukan melalui Jibril. Betul? Melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi terima sendiri daripada Tuhan, bukan kata melalui perantara malaikat Jibril. Nah, cakapnya besarnya sembahyang. Orang yang tinggalkan sembahyang sepertinya dia telah merobohkan agamanya. Dan disebut lagi bahawasanya daripada sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada segala yang keji-keji, dan terlebih aib daripada segala yang aib-aib itu. Orang yang disebut tadi, dan mereka yang meninggalkan sembahyang, maka sebenarnya telah meroboh ia akan agama. Dan bahawasanya orang tinggal sembahyang ni daripada sebesar-besar bala dan terlebih keji daripada perkara yang keji, dan terlebih aib daripada segala perkara yang aib. Itu bermudah-mudah seseorang dengan sembahyang. Kita ni ada tak orang sembahyang? Cuba bilang sikit. Ada. Ada tak orang sembahyang? Ada. Ada tak orang sembahyang? Ada. Dia macam-macam. Orang sembahyang ada, orang sembahyang lebih kurang pun ada, sembahyang lebih kurang sahaja pun ada, tak sembahyang langsung pun ada. Tapi sini disebut sebesar-besar bala. Orang tinggal sembahyang ni sebesar-besar bala, terlebih-lebih keji, dan lebih-lebih aib daripada segala perkara aib dalam muka bumi. Kalau kita tengok perkara yang terkeji dalam muka bumi ni, terkeji baik, teraib baik, atau terlebih aib ke, terlebih keji ke, lebih lagi keji dan aib orang yang tinggal sembahyang. Apa benda biasa sembahyang, tapi naiknya sembahyang ni sebab dia. Kita tengok orang baik pada luaran, zahirnya baik, cakap baik, sopan santun, sembahyangnya tidak. Pada ukuran manusia, dia akan melihat bagus dia ni, cara dia cakap, budi pekertinya, baju sedekah, cakap baik, tak mata orang. Tapi satu itu dia ni tak sembahyang. Pada kita akan hukum orang ni baik. Pasal apa? Pandai tu semua tak sembahyang. Okey. Satu duduk, orang ni sembahyang,
rajin beribadah, mulut boleh tahan, sedekah jarang-jarang ya, kan? Mulut boleh tahan, tapi pada kita akan melihat maya pun mulut tadi nak jaga, kata orang, fitnah orang pada kita satu saja. Tapi kita semua apa? Orang yang tersemayang ni sebesar-besar badan, terlebih-lebih kecil, terlebih-lebih air. Sebabnya apa? Kelakuan memang baik di sisi Allah Ta'ala, dia dipandang, dilaknat, dihina. Memang tak ada segi kalau kita tengok memang dia baik, dia bagus. Semua dia tak semayang je. Semayang ni suruh siapa suruh? Kalau kita fikir semayang ni siapa suruh? Allah Ta'ala. Pasal apa? Hukum Islam. Buat satu dah kira hukum. Hukum Islam pun dah ada satu. Orang lain dah kira macam mana? Itu disebut sebesar-besar pada orang tak semayang ni sebesar-besar pada. Boleh dikatakan orang yang tak semayang ni hukumnya jahat. Kita kata tak jahat, tapi dia jahat di sisi Allah Ta'ala. Tak pernah Tuhan. Tak semayang. Semayang buat lebih kuat. Masa wajib buat, tak. Sedangkan semayang itu sunat, fardu itu wajib. Dah setiap bukan tak semayang. Tapi dia tak buat. Bukan dia mengingkari semayang itu wajib. Dia tak nak semayang saja. Kalau orang ingkar semayang, apa tak wajib semayang, ni bab lain. Hukum dia jadi lain. Kalau dia kata semayang itu wajib, semua dia tak semayang. Dia tahu keperluan semayang, tapi dia tak semayang. Itu bab lain. Hak mengingkari keperluan semayang itu bab lain. Yang semayang, perangai dia ni boleh tahan juga mulut. Fitnah orang tu kata orang ni. Semayang dia lain. Tutur kata perbuatan itu bab lain. Hak ni tutur kata semua baik, sedekah apa semua perbuatan baik. Semayangnya tak ada. Sedekahnya itu nak letak atas apa? Kan sebut tadi kan, semayang tiang pada agama. Bumbung ni kalau tak ada tiang ni nak letak atas apa? Sedekah tadi nak letak atas apa? Kebaikan dia buat tu nak letak atas apa? Kita tengok secara zahir, akal kita tengok dia tak semayang. Sedangkan semayang tu besar. Hak kita tu semayang tak tahu dah kalau terima tak terima. Soalnya semayang tu. Apa tadi? Kita kena baiki cara pemikiran kita ni. Orang tak semayang, otomatik dia ni jahat dengan Allah Ta'ala. Tak pernah buat. Perintah semayang tu wajib, tapi tak nak sembahyang. Sebesar-besar pada dan terlebih-lebih keji dari segala perkara yang keji dan lebih air dari segala yang air. Iaitu bermudah-mudah seseorang dengan sembahyang dan menghilangkan Jumaat dan berjamaah, yang mana dua benda ni yang telah diangkat oleh Allah Ta'ala dengan dia akan segala derajat, dan diampuni Allah Ta'ala dengan dia akan segala kejahatan dan dosa, dan berbuat ibadah dengan dia ahli bumi dan ahli tujuh petala langit dan tujuh petala bumi ni, dan tiada meninggalkan sembahyang dan bermain-main akan dia oleh dunia. Dia tidak dimainkan oleh dunia, melainkan mereka yang telah terdahulu celakanya. Memang orang asal dan dia memang asal jenis celaka dah, jenis ahli maksiat, orang yang tidak pernah Allah Ta'ala. Dan besarlah seksanya. Orang yang tak sembahyang ni besarlah seksanya, dan rugilah jual belinya, dan panjanglah menyesalnya. Maka mereka yang meninggalkan sembahyang dimurkai Allah Ta'ala akan dia. Orang yang tinggal sembahyang, Allah Ta'ala murka, dimurkai Allah Ta'ala akan dia, dan mati dia atas ketiadaan Islam.
Mati dia ni atas ketiadaan Islam. Pasal apa? Kalau ikut hukum Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakat wa tasumu Ramadan wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 buat satu. Jadi jangan tak ada apa. Sembahyang tiang ibarat umur, tak ada tiang, jangan buat umur, tak ada letak. Sebab tak ada tiang. Duduk dah, tidur di muka macam tu. Boleh tak? Tak boleh. Tak tahan panas, tak tahu dia. Jadi macam tadi, kebaikan yang kita buat, kita nak letak atas apa? Sedangkan tak ada tiang, dia tak ada. Nak letak atas apa? Kita punya kebaikan. Orang tak tinggal di muka oleh Allah Ta'ala, mati dia atas sia-sia ketiadaan Islam. Rugi, jual beli dia rugi. Dan panjang menyesalnya bila akhirat dia menyesal tak guna. Menyesal tak guna. Jual beli rugi. Kita hari ni pada hari Jumaat, orang azan Jumaat, kita masih tengah rancak berurus niaga. Sedangkan mereka Jumaat ni tinggal jual beli. Kan kita baca surah Al-Jumaat kan? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Orang iman, apabila disuruh kamu pada hari Jumaat, ya ayyuhallazina idza nudiya lis-salat, segeralah kamu menunaikan salat. Mimi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat. Fas'au, tinggal. Bersegeralah kamu fas'au ila zikrillah, pada mengingati Allah. Wa zarul bait, tinggalkan jual beli. Kita rancak berniaga. Orang tu azan Allahu akbar, Allahu akbar. Ayat tu nasi burung tu kilo lagi. Cari benda dunia. Masih disibukkan dengan benda dunia. Nampak tak? Ada tak hari ni? Ada. Ada banyak. Kalau masa saya di kursus di Mesir, azan je. Bukan tadi mak azan biasa ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada dalam kedai ni. Kedai tak kunci pun. Letak palang gitu pun macam nyamuk. Azan besar. Dengan azan tinggal. Kita ni kalau hari Jumaat tu tak ada. Nak kira nak makan apa tak tahu. Nak beli nak tu tak habis. Dan kaya pas pokok. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Wa darul bait, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Kita masih memang kita nak nampak Allah Ta'ala tak tunggu azab dah tu kat kita. Tapi ayat tu dah menerangkan tak. Apabila disuruh kamu pada hari Jumaat, menjadi Jumaat, salat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegera kamu. Fas'au tu atas fi'il amal. Suruh, Allah Ta'ala suruh bersegera. Bukan kata nanti dulu. Bersegera. Tinggal pada pun baik. Zalikum qaulun lakum in kuntum ta'lamun. Waktu lebih baik kita kalau kamu tahu. Kita tahu tak? Ada orang tak tahu kan. Mereka kata apa? Nah ini orang ni pun macam kita lah. Ada kes, saya ada kes, satu kes. Dulu wajib jaga. Kita menjaga tanah maghrib. Petang bahasa tim jaga. Pipu. Sungai ni, pahami sungai pi tali air. Jaga. Jalan-jalan kapal maghrib tak? Kemudian tiga ekor tak puas kita ya. Campur pi sini, campur pi sini, campur. Kena tempat tu mungkin lumpuh. Kebetulan orang azan. Masa azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Campur. Nah, campur. Naik ke luar. Ikat tempat luar. Soal ni. Kono. Kono. Orang azan. Empat orang ada tu ingat. Azan ni jam
ambil maya, ambil atas maya, atas batas tu di sungai maya itu. Lepas tu campur pula tengok. Dapat tak? Tak ada tau. Kadang ada pun rezeki lah, tapi tak ada apa yang kita campur. Kali tak dapat, dua tak dapat, tiga tak dapat. Orang azan ni, wah kali waktu azan dapat. Saya kata ni tak benar lagi orang ni. Itu ni maghrib ni. Sebab orang itu setan tu tengok rancak tu. Orang azan ni setan tu sama naik dengan kita. Itu banyak ceritanya pengalaman. Dari segi rezeki nak bagi waktu tu. Kita orang ada maklumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu maghrib dia yang dia tu nak jangan kita tengok. Ayat pada dia kata apa? Fasawila dzikrillah. Tutup dah. Walaupun orang datang ramai tutup dah. Apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh ahli kamu mendirikan solat, wastabir 'alaiha, tekun dan sabar dalam mengerjakan solat. La nas'aluka rizqa, kami tak pernah minta rezeki daripada kamu. Allah Ta'ala kata, aku tak minta rezeki daripada kamu. Nahnu narzuqu, aku bagi rezeki pada kamu. Jadi kita hendak orang ramai-ramai minta maaf sembahyang. Itu ya. Mana orang ramai datang ni. Kita tak ambil kita punya hari ni nak menyentuh. Kita kata. Tapi nahnu narzuqu, aku bagi rezeki. Tu kalau kita tengok sabar tu. Kalau kita tengok sabar mereka. Dia boleh itu tak rezeki dia hari ni macam mana. Tak boleh. Tak boleh itu. Tak benda tu kerja Tuhan. Satu. Kita fikir ikut akal kita, tetap fikir ikut apa Tuhan dah. Ada tiga bagi firman. Pak itu tu mereka. Kayak apa semua? Ya ada di dalam ni semua yang ni apa semua yang kita akan baik dari itu tentang. Pada punya sekolah pantasyu bil ard wa ta'u min fadlillah. Apa sudah semua bertebaran kamu tak muka bumi ini cari. Fadlillah, bagi Allah Ta'ala bagi. Memang ada ni pokok. Syarat ada ni kena ada. Tapi kita tak boleh bertingkah lawan dengan hawa nafsu kita nak mengejar kemewahan dunia. Sedangkan benda itu semua Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Allah Ta'ala muka orang yang meninggalkan sembahyang dan mati dia atas ketiadaan Islam, neraka jahim itu tempat kediamannya, dan neraka hawiyah tempat berbalik-baliknya dan tempatnya. Dan laknat akan dia pada Allah Ta'ala, yakni dijauhkan daripada rahmatnya, dan dihalau akan dia pada buminya. Dihalau akan dia akan orang tinggal sembahyang pada buminya dan pada langitnya daripada Sayyidina Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ceritanya mati ia atas ketiadaan Islam. Neraka jahim itu tempat kediamannya. Neraka jahim ini semua dalam Al-Quran lebih banyak, tak silap 25 kali dalam Al-Quran. Neraka jahim, neraka yang mana api dia ni marah, berkobar-kobar punya apinya. Api neraka jahim ni bekah bagi mereka yang leka dengan kemewahan dunia. Neraka jahim. Dia sebut ketiadaan Islam, neraka jahim, tempat kediaman. Tempat kediaman bagi orang neraka jahim ini orang yang leka dengan kemewahan dunia, lupa bersyukur terhadap rezeki yang diperolehi. Ayat tadi wazamul baik, tinggal jual beli. Kalau kita nak sibuk nak jual beli, orang tengah azan kena khidmat pula. Neraka jahim. Neraka jahim orang yang leka dengan kemewahan dunia, sibuk mengejar harta dunia, tak cukup. Tak Tuhan bagi rezeki cukup, tak ada tinggal mesti untuk bayar. Terus jangan kau balik. Tapi kita
kuat naik, kuat tak pernah naik kuat. Sebab umur naik. Kalau payah saja tiba-tiba naik, naik orang atas, naik tu sedap kita. Kalau dekor habis, neraka jahil. Dan neraka hawiyah, tempat berbalik-baliknya dan tempatnya. Yang mana neraka hawiyah ni neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan neraka hawiyah. Yang mana orang yang dalam neraka hawiyah ni apabila ditimbang amalannya didapati ringan amalan baik. Dia neraka hawiyah. Amalan baiknya sedikit, bila timbang-timbang sedikit. Itu neraka hawiyah. Kita baca surah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'idil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Surah Al-Qari'ah. Ada baca saya tengok semua. Tengok bukunya saya cuma ada. Tapi neraka hawiyah ni tempat yang paling ringan siksaannya, ringan-ringan tu api lah. Bukan kata air batu tu api. Air batu kita rendah kaki pun tak tahan. Tak, buah air batu satu bayar diri tu rendah kaki, tahan tak? Tak tahan kok. Sebab kepala orang sejuk. Ni api, ringan-ringan api dah dia neraka hawiyah. Dan tempatnya dan laknat akan dia pada Allah Ta'ala yang ini dijauhkan daripada rahmatnya. Bila Allah tak pandai kita dengan rahmatnya, akan Allah masuk syurga tak? Kita ni boleh masuk syurga di atas dasar rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala tak tengok kita dengan rahmat dia, tak ada mimpi masuk syurga, memang tak masuk dah. Dan dihalaukan dia pada buminya dan pada langitnya. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, mendengar ini Sayyidina Ali, aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada hamba yang mukmin yang meninggalkan sembahyang dan tiada mendatangkan dia melainkan disurat oleh Allah Ta'ala, ditanda Allah Ta'ala atas mukanya, ini keluar daripada rahmat Allah. Mana? Nabi bersabda, tiada daripada hamba yang mukmin yang meninggalkan sembahyang, orang mukmin yang tinggal sembahyang, dan tiada mendatangkan dia melainkan orang yang tinggal sembahyang ni, tiada lain terbuka Allah Ta'ala akan tanda pada muka dia. Ditanda atas mukanya, disurat oleh Allah. Tanda Allah Ta'ala akan mukanya, ini keluar daripada rahmat Allah. Ada kita pernah tengok binatang yang pernah dicok, dicok lekat kan? Benda panas, cok. Kita masuk neraka, cok neraka tu, tanda muka keluar daripada rahmat. Binatang dia cok. Maka aku kelepasan daripadanya. Dan apabila ditinggalkan seseorang akan sembahyang fardu yang satu juga, apabila ditinggalkan seseorang akan sembahyang fardu yang satu juga, sembahyang fardu tinggal satu, nescaya disuratkan namanya atas pintu neraka. Dan tersebut pada hadis daripada Anas bin Malik, padanya firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. Maka berkata Anas, apa al-falaq itu ya Rasulullah? Anas tanya
Al-Falaq itu satu telaga di dalam neraka Jahannam. Satu telaga di dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni nak macam mana pula? Masuk neraka Jahannam ni neraka jahat, gelap. Kata murunglah benar kita. Sebuah tempat yang gelap kerana sentiasa dalam keadaan seperti waktu malam serta kering kontak. Penghuninya, kalau tempat dia, penghuninya artinya macam mana neraka Jahannam ni? Orang yang tidak mengakui kebenaran agama Allah, munafik, mengikut setan. Kalau munafik itu adalah innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik tempat dia bawah sekali dalam neraka Jahannam. Tapi tadi Nabi kata Al-Falaq ini adalah satu telaga di dalam neraka Jahannam. Satu telaga. Maka disebut jika terbang burung 1000 tahun tiada sampai kepadanya. Neraka dalam neraka Jahannam ni burung terbang 1000 tahun pun tak sampai lagi. Dalam itu Allah SWT kalau cari kitab bab neraka saja tu, neraka kan ada 7 pintu neraka. 7 neraka. 7 neraka. 7 neraka pun dia ada kriteria dia masing-masing. Susunan dia tu macam mana. Neraka ni nak sebutnya disebut oleh hadis Nabi daripada Anas bin Malik firman Allah Taala Rabbil Falaq berkata Anas, apakah Al-Falaq ya Rasulullah? Rasulullah kata salah satu daripada telaga di dalam neraka Jahannam yang mana disebut jika terbang burung di dalam telaga itu 1000 tahun pun tak sampai lagi. Maka kataku, bagi siapakah ia ya Rasulullah? Anas tanya, pada siapakah telaga itu? Nak tahu siapa tu? Sampai 1000 tahun pun tak boleh sampai lagi tu burung terbang. Burung kita lagi dan tak tak kilo. Di 1000 tahun. Bagi siapa ya Rasulullah, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi orang yang meninggalkan sembahyang serta sihat badan. Banyak orang sihat tak sembahyang. Orang sihat tak sembahyang banyak. Sibuk dengan benda dunia. Duk-duk kerja di sembahyang nanti dulu. Lewat lah. Entah saya kena lewat tu badai. Ni orang tanya saja dulu saja ni. Badai. Nabi kata bagi orang yang meninggalkan sembahyang serta sihat badan dan tersebut pada hadis yang diriwayatkan dia daripada Sayyidina Umar bin Khattab dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis itu suatu sabdanya, turun atasku Jibril dan katanya baca olehmu, kataku dan aku baca katanya. Aku mereka ajar pada Nabi, fa'ala min ba'dihim khalqun aqamus salat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wala min ba'dihim artinya maka mengiringi datang kemudian daripada mereka itu oleh kecil-kecil yang jahat. Mereka jahat yang anu tuju mereka. Yang mana hal ini meninggalkan mereka itu akan sembahyang dan mengikut mereka itu akan keinginan nafsu daripada segala maksiat. Orang yang ikut dia maksiat itu semua, baik hawa nafsu, ini ikut keinginan dia, hawa nafsu dan segala maksiat, maka lagi akan terjumpa mereka itu kejahatan. Dan kata dia itu satu wadi di dalam neraka.
Wadi-wadi ini lembut dalam neraka Jahannam. Gugur mereka itu padanya. Maka kataku, ya Jibril, dan adakah manusia-manusia umatku akan sembahyang kemudian daripada aku? Katanya, bahkan datang pada akhir zaman beberapa manusia daripada umat Tuhan hamba, yakni umat Nabi kita ni, manusia-manusia mereka itu akan sembahyang dan takhir mereka itu segala waktu, yakni waktu sembahyang. Ada tak kita? Tak sembahyang dah Tuhan, mentakhirkan waktu, mensia-siakan waktu, mentakhirkan waktu, melewat-lewatkan sembahyang. Mereka ada. Pak Nabi Nabi ada kau umat aku akan jadi lagu tu. Umat Tuhan hamba macam tu, mentakhirkan disebut. Maka kataku, Jibril, ya Jibril, dan adakah mensia-siakan umatku? Nabi nanya ni, umat-umatku akan mensia-siakan sembahyang kemudian daripada aku ni? Katanya Jibril, bahkan datang pada akhir zaman beberapa manusia daripada umat Tuhan hamba mensia-siakan sembahyang dan takhir mereka itu segala waktu, yakni waktu sembahyang. Dan mengikut mereka itu akan keinginan nafsu satu dinar pada mereka itu dan lebih baik daripada sembahyang. Mengikut nafsu satu dinar pada mereka itu lebih baik daripada sembahyang mereka itu. Kita itu awal nafsu. Kalau buat urusan dunia ni kita tinggal dulu sembahyang ni. Maka dah dia jual tiga. Ini Nabi tanya Jibril, umat aku jadi macam ni. Bahkan banyak kita ni ya, banyak tak cerita bab sembahyang lagi. Belum masuk bab sembahyang lagi, betul ke nak sembahyang tu macam mana, niat kat mana, niat takbir macam mana, betul ke nak dapat takbirnya Fatihah betul ke tak, makrah tasydid dia cukup ke tak. Tak kira dua ni bab nak sembahyang baru. Tak sembahyang hak tu ni bab lain lah. Hak tinggal bab satu bab apa. Dan tafsir qaul ta'ala, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang yang 5 waktu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam difardu oleh Allah Taala atas segala hamba, kemudian pada itu tauhid akan sesuatu yang lebih kasih kepada dia daripada sembahyang. Difardu oleh Allah Taala atas segala hamba, kemudian daripada tauhid. Sembahyang ni kemarin kemudian daripada perkara yang berkaitan mengesahkan Allah. Pertama sekali tauhid dulu, lepas tu baru sembahyang. Tu kita bila mati esok-esok lalu titiah sirat, kita lalu titiah sirat. Nak lalu titiah sirat ni macam-macam jenis, ada macam kilat, ada macam bunga, ada berlalu, ada orang naik kuda, ada macam macam-macam lah, tengok amalan masing-masing. Nak ceritanya bila mati, perkara pertama biasa kita akan tengok ada sembahyang. Biasa kita dengar awal mayuhas bila yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali itu pada kiamat sembahyang. Di atas titiah sirat, titiah sirat ni nak pergi ke mau ni neraka kan. Dia ada konate-konate dia, pintu-pintu. Kaduk sini tu, oi. Matan itu tengok. Lepas ke dok? Tengok amalan lah ke dok jadi cepat tu atau tidak lah. Nak ceritanya ada pos kawalan. Pos pertama berkaitan dengan iman. Tahu tak tadi? Bab iman tanya. Ni tadi dia siapa? Iman. Iman dah tak orang itu habis ya. Hak sembahyang tak ada fikir, memang tak ada. Pertama iman, bab tauhid. Kan disebut dalam kitab ya.
Jadi bukan. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam difardu oleh Allah Taala atas segala hamba kemudian daripada tauhid. Atau umat Islam kemudian daripada tauhid. Kan kita kan rukun Islam kan 5. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asik tak? Ada. Kita nak tengok benda kat depan mata. Saksi ke Allah Ta'ala tu? Kalau yakin Allah Ta'ala tu, kita mesti rasa takut. Tak? Tapi kita ni benda tak nampak kat depan ni, kita rasa takut. Tak boleh lagi. Maknanya tak ada kat depan. Kita dia bukan buat ada masalah Nabi, Nabi Rahman, mana pada tu pun darah tu. Tapi kita ini pun ada juga pada tu. Tu bawa kaum apa semua ni. Pada, apa ni pada? Pada pasal muncul daripada kita sendiri. Maka asmurkan bahwa pasal bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada zahir untuk merasakan kamu ke bumi ni, tahu ke mana ke sebab perbuatan jahat tangan manusia. Tangan ni bukan kata berat, tapi kita manusia orang memerintah bumi ini tak memerintah mengikut apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Bila nampak zahir mana sangat menyebutkan Allah Ta'ala akan kata wala bencana. Kita manusia ini kaji mengikut ilmu kita lah. Ada kedokteran, ilmu kedokteran lah. Tapi masalahnya punca itu. Ditanya pertama konati pos pertama tanya iman. Marabbuka. Hanya bahasa Tuhan, kenal Tuhan. Apa kedua ditanya pula. Maya kalau dulu. Maya pula dah. Kenapa semayang? Wima. Lepas tak semayang dah. Kenapa tak semayang dah? Kamu tahu tak semayang tu wajib? Kenapa tak semayang? Sibuk cari harta dunia. Dia tak ikat semayang. Dia tak ikat kepada Tuhan semayang tu tak ikat. Sibuk cari kepada apa? Kemewahan dunia. Tak ada semayang. Tahu tak semayang tu wajib? Aku suruh. Gerak kita ada benda tempat cuma satu, tiga semua. Besar-besar darah semua di tiga. Baik buruk semua tiga. Benar aku, benar. Bahkan tadi satu. Tapi buat iman. Keluar tanya pula, buat semayang. Tanya pula, zakat keluar ke tak? Zakat tak keluar. Nak tak zakat pula. Kalau semayang tak keluar, tak zakat keluar. Tanya lagi, buat puasa tak? Bulan puasa saya guys tadi. Guys tadi bulan puasa. Nak tak puasa tu? Bulan ni mau haji. Haji kan tengok kemampuan. Tengok kemampuan. Ada berusaha ikhtiar untuk haji. Buat cara manfaat. RM10 sebulan tak ada kemampuan dia buat. Dia boleh lawat dia. Ada dia sebut orang yang dah berusaha nak pergi haji tapi dia ni orang kata semua dia ni tak ada dapat ni. Tapi dia buat potongan. Ikhtiar dia nak pergi haji. Mati dia pun dikira orang kan macam dia haji. Sebab ada usaha dan ikhtiar nak pergi. Kalau ada usaha orang seperti waktu haji, kau tetap haji tak? Tak haji. Haji dulu. Lihat tu. Banyak komitmen lain. Artinya kita penuhi komitmen pada benda yang Allah Ta'ala semua. Tak haji ada ni orang kata sebagai perantaraan dah urusan kita ni nak pergi haji. Kalau sampai tu kita kena sentiasa berdoa. Ikhtiarnya adalah perbuatan haji. Patut doa lah. Jadi kalau aku tentang mana tahu. Orang puasa tak boleh pergi haji. Rezeki ya. Sebab benda tu tak mesti daripada duit kita pergi haji ni. Kalau betul-betul dia yakin dengan Allah Ta'ala, ikhtiar ada, usaha ada. Cuma dia nak menyampaikan kita tu kadang-kadang bukan daripada hak asal kita tu. Kadang-kadang ada, nak pergi haji belum tu.
dia bagi melalui orang lain. Dia haji, tak tahu kita bisa cukup, bisa cukup. Sedangkan kita ni usaha. Kita usaha dulu. Cara buat potongan apa semua buat. Lepas tu dah. Jadi kalau aku tahu, kadang-kadang kita dapat melalui orang lain. Tanya satu. Oh, tanya pula. Tadi Pak Haji umur apa semua. Tanya pula lagi Pak Wudu mandi wajib. Wudu sempurna ke tak sempurna? Kau ibu akan belajar macam mana? Kamu dulu mandi wajib kita, apa kata aja? Tak tahu mandi, tak kerti. Pasal apa tak belajar? Mandi. Jadi masalah. Tak ada benda akan bawa ini tak belajar semua dia. Kena belajar ilmu. Tanya lagi, macam mana sikap kamu terhadap kedua orang tua kamu? Tanya juga. Jaga ke tak kebajikan? Tadi persaudaraan macam mana? Ada tak paniaya sama-sama makhluk? Fitnah orang kau kata orang tu, kata orang ni, kau tuduh orang tu kau. Tadi persaudaraan kan? Tak macam kau juga. Orang yang putus tadi persaudaraan ni. La yadkhulul jannah qatimun. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu akan masuk syurga. Ingat, dari banyak kita jenis kadang-kadang ada puak-puak, berpuak-puak. Bukan kata nak masing-masing nak suruh jadi baik. Ni kau ni aku, tu kau ni masing-masing aku. Anak kata tu kata orang, kata orang. Bukan kata nak sebagai elok. Orang putus dari surah ini tak masuk surga. Ar-Rahim mu'allaqatun bil asli ma wasali wa sadahu wa man qata'ani qata'ahu. Tali surah ini kan berhubung dengan Allah Taala. Memputus hubungan yang mana? Putus hubungan yang mana? Itu masalah kita. Dosa kita dengan Allah Taala Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dosa kita dengan makhluk ni masalah. Aku tak boleh campur lah. Settle dia. Nak settle mana kita nak jumpa pun tak mau. Sama saya ada mengatur apa. Betul. Kita tak ada nak tanya, tak ada nak cerita kita ni. Main kukur tu. Sebab kita rasa kita ni kadang-kadang kita sikap kita. Nak jatah waktu, nak naik kita di atas. Sepatutnya kita ni bila sebut orang Islam, al-mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Mati-mati sebut baik. Masih kata anak pegang apa ni, nak pegang buah ni, jatah orang ni, kena orang ni. Selamat kita tak muka umi selamat. Akhirat dah selamat dah. Sebab Tuhan kata dah, ngaku dosamu aku tak sembahyang apa semua minta aku dosa. Tapi dosamu sama makhluk bukan kaitan aku. Syaitan yang beriman dulu. Tuhan kita laku lah. Tapi kita ini tak boleh nak kontrol hawa nafsu kita. Pasal apa kita tidak berusaha nak menjaga hati kita, nak mendidik hati kita ni biar rasa takut dengan Allah Ta'ala. Takut apa? Takut dengan aku ni tak boleh masuk surga. Kita kira takut dengan aku ni orang tak suka aku, tak suka aku. Orang tak suka kita sebab orang lain memburukkan kita. Biar api janji kita dengan Allah Ta'ala ni kita jaga. Kita jaga dengan Allah Ta'ala akan hidup kita. Orang nak buruk kita, orang nak jual anak kita, orang nak memburukkan satu sama lain. Nak tanggung dia ni rasa. Kadang-kadang kita beramal lebih tu tunggu orang baca tahu dia makan. Amalan kita orang ni. Kau kata istilah kamu di akhirat ni. Gaji buat makan cukup. Tapi tu cerita benar orang betul ke tak tahu. Benar tak betul ada pula. Betul pun tak boleh juga, tak betul pun tak boleh juga. Nah, yang baru kita nak. Patutnya jadilah kita ni orang yang menyatukan orang Islam, menyatu jadi baik. Barulah komuniti kita ni jadi elok. Dan kita dah masing-masing nak
ngata tu benda tak betul pun kata bukan kata nak tegur elok dah. Ada tengok kita tegur elok pun jadi penting ada juga. Pasal apa? Benda dalam masalah. Apa yang masalah yang susah nak ubah. Yang tu susah nak ubah. Dan jika ada sesuatu yang lebih kasih kepadanya daripada sembahyang, nescaya diperbuat ibadat dengan dia segala malaikatnya. Kerana setengah daripada mereka itu rukuk dan sujud, yang berdiri dan duduk, dan dikatakan bahawasanya segala yang sembahyang daripada malaikat yang dalam 7 pedang langit itu dinamakan segala mereka itu pada Rahman, dan membesar-besar mereka itu dengan yang tersebut atas segala malaikat. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sebaik-baik hamba Allah Taala itu segala mereka yang diamati dan mengintai-intai akan matahari dan bulan dan segala bayang-bayang bagi kerana zikrullah, yakni bagi kerana sembahyang dan diriwayatkan pertama-tama barang yang dihisapkan hamba atasnya pada hari kiamat itu sembahyang. Kalau ayat panjang kita apa? Kita ni kena banyak zikrullah. Zikrullah itu mesti memiliki sembahyang itu dikira besarkan Allah. Kita cakap, dia cakap, kita tu dia boleh pahala. Barulah hidup kita selamat. Maka jika didapatkan sembahyangnya sempurna, diterimakan sembahyangnya dan diterimakan segala amalannya. Dan jika didapatkan dia kurang, tiada terima kan dia, tiada terima segala amalannya. Dan sabda Nabi SAW bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hai Abu Hurairah, menyuruh olehmu akan ahli kamu dengan sembahyang, maka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan itu dengan rezeki daripada sekira-kira tiada dapat engkau kira kan dia, dan membenarkan demikian itu firman Allah Taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Macam yang saya sebut tadi. Ahli keluarga kamu, Abi Hurairah, menyuruh olehmu akan ahli kamu dengan sembahyang. Suruhlah Nabi kata, suruhlah ahli keluarga kamu sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, tukunlah sembahyang kamu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, aku tak minta kau rezeki daripada kamu. Nahnu narzuquka, aku yang bagi rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, kesudahannya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mengikut Sayyidina Ali macam saya sebut tadi, ada qawlu bil jalil wal ridha bil qalil wal 'amalu bit tanzil wal istihdad yaumil rahim. Itu maksud takwa mengikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada qawlu bil jalil, dia takut dengan Allah Taala, dia bertakwa, dia takut dengan Allah Taala, takut dengan Allah Taala yang pedih. Waridha bil qalil, dia redha dengan pemberian Allah Taala walaupun sedikit pada dia, dia redha. Mungkin dia sedikit itu berkat pada dia, dia redha. Waridha bil qalil wal amalu bit tanzil, dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala kepada dia melalui Nabi Muhammad, apa dia? Al-Quran. Wal amalu bit tanzil wal istihdad yaumil rahim, dia menghitung hari pembalasan dia esok. Dia sedia berkadang untuk hari pembalasan dia. Berusaha buat baik, berusaha beramal, berusaha semua apa Allah Ta'ala suruh dia buat. Nabi suruh dia buat. Nabi larang dia tinggal dia ikut. Berusaha ikut sunnah Nabi.
buat satu sunnah, kita rasa kita dah boleh istiqamah dengan sunnah, kita ambil sunnah baru pula. Kita rasa kita nak cuba belajar mulut kita sendiri, kita menjadi mengaku satu ada cakap, tak ada pahala pada mulut. Kita usah latih mulut kita cakap benda baik. Jika cakap dengan orang, biar orang kata nak jadi ustazah, bukan nak jadi ustazah. Kalau kita betul umat Nabi Muhammad SAW yang sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, kita akan berusaha nak mengikut sunnah Nabi SAW. Kita cakap lain, kita orang kata nak jadi ustaz, nak ajar, itu masalah kita orang lain. Sepatutnya kita kena letakkan kepala, ini benda ni nak diajar. Cakap dengan orang, cakap baik, berbaik aku, tabayun. Kalau dengar dia minta betul kata selingkuh dulu, betul kata orang cakap ni kaku tak ada rasa, tak pasal-pasal, pahala aku tak ada. So, tak usaha buat benda akhlak tu. Maka Nabi kan dimaksudkan Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Kita usaha ya. Janganlah kita ni pula jadi batu api pula, anak jadi ustaz, pula dia nak mengajar kita. Bukan masalah ustaz. Kita sebenarnya kena menyempurnakan akhlak. Akhlak kita sebenarnya sempurna. Hati kita bersih, akhlak kita sempurna. Baru ibadat kita tu elok. Bila hati kita tak ada dosa, hati yang tak ada dosa, ni ibadat dia tu dari nikmat kelazatan dia tu sendiri dia boleh baca. Kalau tak ada benda tu dalam hati, tak boleh fikir. Orang yang lalu jalan, ibaratnya orang yang lalu jalan kerohanian. Jalan kerohanian ni orang yang berusaha membersihkan hati sebab dia nak rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Dia je rasa lazatnya macam mana, zikir, dia mengaji dia, semayangnya tu macam mana, baik takbirnya, dia je yang rasa. Dan tak ada pada dia perasaan nak tunjukkan dia nak bantu. Kita nak semayang dekat orang tertib lain. Allah, orang tak ada sama dah macam mana kita buat dekat orang. Jadi lain. Siapa kita nak semayang tu? Semayang kena hina kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah kita ni. Benda mengangkat ibadat, hati kena jaga. Kita betul berusaha dengan lain. Dia sebut, suruh ahli keluarga kamu mendirikan solat, wa'mur ahlaka bis solat, wastabir 'alaiha, sabar, tekun dan sabar mengerjakannya. Tak tahu belajar. Dan ada satu kali pernah tu, aku tak ada rezeki, maka aku kasih dulu sekarang dulu kita baik, kalau ada yang mau bersama. Assalamualaikum.